أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim, fa'lan annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ayat ni ada di dalam surah Muhammad ayat 19. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam awwaluddin ma'rifatullah. Ini duk perbahasa daripada golongan ulama, setengah kata bukan hadis, tapi setengah kata hadis ni dhaif dan setengah kata perkataan. Kebanyakan ulama kata awwaluddin ma'rifatullah ini ialah daripada perkataan ulama tasawuf. Alhamdulillah, sekali lagi kita memanyakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan limpah hidayah, barakat, rahmat daripada Allah, boleh kita berhimpun di tempat yang paling sejarah, iaitu tempat belajar kita, dan di pagi yang paling mulia agak sama-sama kita berdoa dengan Allah supaya kita semua ni berada di dalam hidayah, barakat, rahmat, dan kita semua dapat husnul khatimah insya-Allah. Dan saya tidak lupa kepada ustaz kita, iaitu saya becek lama dengan dia, alas kita yang tidak mengizinkan kita bergaul, kepada ustaz kita Arfani, dan kepada ustaz-ustaz yang ramai-ramai yang saya banyak tidak kenal nama, dan seterusnya kepada adik-adik pelajar ni atau anak-anak pelajar semua ni. Mudah-mudahan kita di hari ni dibarakat, dimuliakan oleh Allah SWT di akhirat, mula di dunia sampai ke akhirat nanti insya-Allah. Di dalam tajuk yang diberikan oleh ustaz kita di sini, iaitulah Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana kalau kita tengok ilmu-ilmu yang banyak di dalam dunia ini, tak habis kita nak bilang ilmu. Tapi manakah ilmu yang paling penting
ilmu paling yang harga mahal, ilmu jadi raja segala ilmu mana? Kata Imam Ghazali rahimahullah, seorang alim di dalam ilmu segala bidang ilmu, dan dia karya kitab Ihya Ulumuddin ni hingga dunia semua ambil tahu kitab Imam Ghazali ni. Setengah-setengah orang puji kata kitab Ihya Ulumuddin ni duduk di bawah dagu Quran. Jadi sama dengan hadis Bukhari, dengan hadis Muslim, kitab-kitab duduk bawah dagu Quran belakang tu. Kerana sanad agama ni Al-Quran duduk nombor 1. Yang kedua, sanad agama hadis duduk nombor 2. Lepas tu karangi tulisan ulama dan tulisan ulama-ulama yang beramanah dengan ilmu dan beramal dengan ilmu ni, banyak benar-benar tulisan dia kita tak mampu nak baca habis. Tapi Imam Ghazali dia kata, Imam Ghazali ni seorang alim di dalam ilmu tasawuf. Tapi dia kata raja ilmu, ketua ilmu ni ialah ilmu akidah. Ilmu ni yang banyak. Dia nama ilmu usuluddin, nama ilmu tauhid, dan nama ilmu akidah, dan ilmu kalam pun dia panggil juga. Jadi semua ilmu tu tak boleh nak menjamin seorang mukallaf daripada neraka melainkan satu ilmu ni saja. Ini ulama buat kaji. Ilmu fiqh nak menjaminkan orang mukallaf daripada neraka tak boleh. Dan semua ilmu nak menjaminkan manusia lepas daripada neraka tak boleh. Tapi ilmu akidah ni boleh jaga orang mukallaf manakala kita faham ngerti ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah ni. Kalau kita salah buku lain, berdosa buku fiqh semaya tak kena, berdosa buku tasawuf puasa tak kena, maka akhir-akhir dia boleh tubik daripada neraka. Mana satu ilmu ni saja boleh perakkan tubik daripada neraka. Ilmu lain tak boleh. Inilah nak kita tahu kata maha ilmu ni, dan penting kita pelajari dengan bui faham, sungoti faham. Dan saya ada tulis dengan gaduh-gaduh 2-3 lah ni untuk kita memahami dah hari ni dengan masa sejarah ni, iaitulah kita mari mempelajari di dalam satu ayat dan kita mari pelajari daripada satu hadis. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Muhammad ayat 19, fa'lam, hendak tahulah kamu, yakni hendak yakin, tahu saja ilmu ni tidak memadai. Tahu kena bawa pergi kepada yakin masuk di dalam hati kita. Kerana ilmu yang bersangkut paut dengan hati dia panggil. Dia 3 ilmu hok maha. Orang panggil 3 ilmu ni ilmu ghaibiyah. Ilmu hok bahasa ghaib yang tak boleh nampak dengan mata kepala kita. 1, ilmu cara ketuhanan, ikatan hati kita yang bersangkut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil ilmu akidah. Akidah ni sipu hati kita yang hak bersangkut paut dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu panggil ilmu akidah. Kerana akidah ni
banyak hok melewing daripada ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita nak misal nak adik-adik pelajar faham, kita kata upama dokong tu. Dokong hok semeh dengan dia gapo? Duku, lasak, duku air. Itu daun dia semeh dengan dokong. Kalaulah kita tak kenal sebenar-benar dokong, maka orang nak jual duku sana, orang nak jual duku air sana, orang nak jual lasak sana, dia lacak. Dia lacak dengan Quran, dia lacak dengan hadis. Kita terpengaruh kepada lacak dia tu, padahal akidah dia tidak bentuk dengan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita tengok Mu'tazilah, aling. Jabariyah, aling. Mujassimah, aling. Musabbihah, aling. Qadariyah, aling. Tapi orang panggil melewing daripada garis atau pagar ahli sunnah wal jamaah. Itu yang paling kita takut. Satu pesan ni kepada adik-adik pelajar, buku ilmu ni jangan kita berguru dengan Facebook. Jangan kita berguru yang ada di dalam lain-lain tu. Hanya ilmu ni kita kena berguru talaki dengan tok guru hak kita ada di depan kita ni. Ustaz-ustaz yang ada dalam kelas-kelas kita mesti kena talaki dengan tok guru. Apa? Berjumpa dengan tok guru. Mana alasan? Kata ilmu, semua ilmu tu kena talaki dengan tok guru, kena berjumpa dengan tok guru. Lebih-lebih lagi dalam ilmu akidah. Mari kita tengok satu hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hadis ni panjang. Saya nak rekas. Satu hari Umar di kalangan sahabat dengan Rasulullah duk berhimpun di dalam masjid. Dalam satu orang laki-laki yang janguk, yang hebat, pakaian putih, rambut sangat hitam, mari minta mendekati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala mari mendekati dengan Rasulullah, maka dia minta di Rasulullah pelaga lutut dengan Rasulullah. Orang laki-laki hak jangok sani, orang laki-laki hak pakai putih sani, mari pelagakan lutut dengan Rasulullah. Setengah kata ambil tangan tak paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala orang laki-laki sani letak tangan di atas paha Nabi, dia tanya, "Ya Rasulullah, fa akbirni anil iman." Cuba mai royak ke? Cuba cerita ke Rasulullah, apa iman? Ni hadis yang Jibril mari ajar Nabi tentang agama. Ulama ambil faham daripada hadis ni, serubah ilmu ni. Kita jaga, kita tak mau wissak dalam ilmu, mesti kita kena talaki dengan tok guru. Kalau kita ada dalam sekolah ni, kena talaki dengan tok guru yang ada di dalam kelas, dalam cikgu, dalam ustaz kita masing-masing. Tak faham, tanya. Habis tu di kalangan sahabat dengan Nabi. Manakala Nabi kecek satu-satu, sahabat tak faham, tanya selalu tu. Bertengok satu ketika Nabi dirayak sahabat, "Iza maratum birriyadil jannah
Sahabatku, manakala mu lalu ke kebun-kebun syurga, farta'ung. Ulama tafsir, ajlisu, mu duduk. Jadi Nabi berkata dengan sahabat kata, sahabatku, manakala mu lalu ke kebun syurga, mu kena duduk. Sahabat di dalam Nabi dak ceramah, di dalam Nabi dak mengajar, dalam Nabi dak berayak, dalam Nabi dak bayar tu tak faham. Qila ya Rasulullah. Ni salah satu daripada sunnah kita mengaji kena ada tanya menanya. Soal musoal. Tengok ada hadis al-bahsu fil ilmi jihadun. Tanya menanya di dalam mengaji mengajar ni Allah beri pahala perasabilillah. Kita buat kita menakut ni pada ambil hak ni semuanya. Nak pahala perasabilillah ialah tanya menanya di dalam ilmu kita, talaki dengan ustaz, talaki dengan tok guru, tanya menanya hak kita tak faham. Tengok sahabat, manakala Rasulullah wayak satu hadis tak faham, qila ya Rasulullah. Macam mana kebun syurga Rasulullah? Benda tak ada bergari ni. Lalu Nabi qala, Nabi majalisul ilmin, setengah riwayat majlis ilmu. Ni kita ni majlis syurga. Kita bahaya daripada hadis hak Nabi tanya sahabat saat ni, hak sahabat tanya Nabi ni. Majlis kita ada di hari ni majlis syurga. Itu satu riwayat. Wa fi riwayatin ukhra Nabi kata halquz zikri, majlis kita dak berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Dia panggil majlis syurga juga. Ada pun majlis buah kosong, itu bukan dia. Ambil kursi tak dapat. Ambil makan ni tak resi. Ambil air cocok. Kecek buah orang kampung panggil. Tu bukan dia. Macam hak tu. Hak Nabi kata majlis syurga dua dalam hadis. Satu majlis ilmu. Yang kedua majlis zikir. Sekali kita ni kita mengaji hadis malaikat penuh. Setengah harta sampai ke langit yang ketujuh. Malaikat seronok. Malaikat hak orang dunia tu temu majlis bagi kita ni panggil masuk. Mari. Tu panggil ilmu ghaibiyah. Hak sakut paut dengan ilmu tauhid tu. Ilmu hak gaib. Hak tak nampak dengan mata kepala, tapi benar ada cerak. Angin ni benar ada. Siapa dia nampak dengan mata? Tak nampak. Majlis syurga Nabi kata. Malaikat ada, Nabi kata. Pahala banyak kita dalam majlis ni, Nabi kata. Mesti kena ada. Tapi tak nampak dengan mata kepala. Tu ingat tu kelakuan sahabat. Kemudian Jibril tanya kata, "Fa'akbirni anil iman." Cuba royak buku email ni. Ya Rasulullah. Qala Nabi jawab, "Antu'mina billah." Mungkin yakin dengan Allah. Ni asah. Mari ayat tadi. Fa'lan annahu la ilaha illallah. Mungkin yakin Allah ada cerak, Allah ada sungguh. Maka ada Allah ni satu zat yang cukup, dia bersifat dengan sifat sempurna yang cukup. Tu Allah. Satu zat yang cukup dengan sifat kesempurnaan dan ternafi segala sifat kekurangan. Itu Allah. Lagi pula tidak berjihad di mana jihad, dan tidak bertepat di mana tepat. Inilah akidah
ahli sunnah wal jamaah. Orang panggil pegangnya sahabat dan pegangnya Nabi. Ahli sunnah jalan hak Nabi sudah pegang dah. Jalan hak Nabi sudah amal dah. Wal jamaah jalan hak Nabi sudah amal dah. Kita jangan wilakah daripada ni, jangan wilakah daripada pagak ahli sunnah. Begitulah muda kita semua ni dia pilih ustaz-ustaz dan cikgu mengajar sini ni, ustaz-ustaz mengajar sini ni, orang panggil ustaz yang sudah makan, yang sudah mengamalkan ahli sunnah wal jamaah. Itu kita kena mengucap syukur dengan Allah dengan sebanyak-banyaknya supaya kita Allah jaga kita tidak sesat daripada bab pegangnya. Kerana hari ni banyak ni yang mari ikut udara ni. Habis tu kita tengoklah kat udara ni, tapi jangan kita ambil ilmu kat udara ni. Hanya kalau kita dengar di dalam Facebook begitu tak faham, kena pergi rajak di tok guru kita yang kita pakai selalu dah. Itu yang pertama. Nabi jawab kata, buku iman ni ialah kena yakin dengan Allah. Ulama buat tarikh pula dah. Apa iman? Iman dia ada dua benda. Satu, iman pada lurah. Mutlaqut tasdik dia panggil. Semata-mata tasdik. Semata-mata jauh tu panggil iman pada lurah. Kita jauh dengan benda dunia, iman pada lurah. Jauh pada kerja buat kita, iman pada lurah. Mana kalau kita kerja ni, orang beri banyak mana sehari kalau kita jadi koli? 100. Maka kita beriman dengan 100 tu panggil iman pada lurah. Maka iman pada lurah ni untuk kita buat cari makan dunia hari-hari. Orang motong dia ada iman pada lurah. Orang menega dia ada iman pada lurah. Segala orang kerja buat hari-hari tu semua ada iman pada lurah. Maka ini kita tak ada nak lagi di situ. Iman hak nak-naknya at-tasdiq bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahkam. Hak ni anak. Kita yakin dengan hati dengan apa hak Nabi royak daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman pada lurah. Kita yakin kata Allah ni ada. Tu iman pada istilah. Kita yakin dengan apa hak Nabi royak. Allah ada. Ya. Allah sedia. Ya. Itu panggil iman pada istilah. Ni. Jadi iman pada istilah ni banyak dia royak mari. Setengah badannya al-iman ma'rifatun bil qalbi. Apa? Kenal dengan hati. Wa qaulun bil lisan, pandai kata dengan lidah. Wa amalun bil arkan, dan beramal dengan segala anggota. Itu panggil iman pada istilah. Sasarok dia panggil. Kalau itu kena jaga kita ni. Kena jaga ni. Ingat tu. Berapa orang ni kita berlaku ni? Tengah jam dah. Tapi setengah jam ni, kita dengar setengah jam ni, gapo nak mari kita dulu? Kerana benda hak tak nampak kita, ada dak hak tak nampak, malaikat tak nampak. Tapi malaikat ni adalah hal kita we boleh ilmu. Ada seru hak tak nampak. Nak kosak kita, tambah we boleh ilmu. Nama gapo? Syaitan. Setan dia mari ikut lutut kita. Mu tak lengah lagi kan? Tak itu kan?
Kita pecek, lutut pecek. Dia naik ke mata. Nampak banyak orang dah hak bercelak di setan. Dia kita nak masuk tadi tu, nak masuk dalam dinding tu mula tu, setan buat dia kita tak nampak. Setengah setan ni mung nanti lesek minyak di lutut. Tu lengah lutut. Sewasa orang mu lesek minyak di pinggang. Tu sakit pinggang. Satu orang mu lesek embuh lecu di mulut. Tu kecek. Ada tak lagu tu? Ada dia. Tapi setengah hak ni hak bahaya. Lesek celok di mata. Tapi saya kata hak lesek celok di mata ni kurang bahaya. Ia jenera seorang dia aja. Hak bahaya hak setan lesek lencu. Kecek juga ngongeng. Tapi kita harap kata semua adik-adik pelajar ni tak ada benda lagu tu, insya-Allah dah. Tu nampak lega sikit dah. Allah. Habis itu. Turun pergi pula. Tak kalau Jibril tengok Nabi ni, apa Jibril kata, "Hai Rasulullah, mengoyak ime." Nabi jawab, "Antum minabillah." Mu kena yakin dengan Allah. Allah ada. Tidak berjihad di mana jihad. Allah ada. Tidak bertepat di mana tepat. Lepas tu ayat Quran mari dah ayat kayak gitu, kayak gini. Tu kena mengaji panjang tu. Ayat Quran dia ada dua pula. Ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Ada ayat Muhkamah, ada ayat Mutasabihah. Itu kena kita mengaji di ustaz masing-masing tu. Dia ingat molek tu. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi jawab, "Antum minabillah wa malaikatihi." Ini dasar akidah ni. Kena yakin dengan Allah dan kena yakin dengan malaikat. Nak tanya lagi ni. Malaikat ni lagu mana ni? Kalau tak tanya nak jerga ni. Malaikat ni mana lagu mana? Malaikat ni Allah SWT jadi daripada nur. Tidak jatuh. Tidak kongsa. Tak mengatur. Tak menyenguh. Itu malaikat. Lepas tu dia tak apa lagi. Dia tak deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini kata Allah dalam Quran. Sama sekali tidak deraka malaikat kepada Allah. Apa yang Allah suruh dia buat, itu PA perangai malaikat. Kerana itu siapa dia nak masuk syurga, kena tiru PA perangai malaikat. Habis. Pertama, kita yakin dengan Allah. Yang kedua, kita yakin dengan para-para malaikat. Malaikat ni banyak, tak ada siapa dia habis tahu, malaikat Allah SWT. Tapi kalau kita kena tahu, 10 tu kena hafal hidup dalam kepala kita. Yang ketiga, Nabi jawab, wa kutubihi. Kena yakin dengan kitab. Kena yakin unek-unek hak turun mari dalam mahfuz tu panggil kitab.
Banyak mana semua ulama tengok kita ni? 104 buah. Semua kitab hak turun langit. Semenjak daripada Nabi Adam sampai ke Nabi kita, ulama beritahu pada kita, dia hurai kita 104 buah kitab. Dalam 104 buah kitab ni hak besar berapa buah? 4 buah saja. Satu bagi Nabi Musa. Yang kedua, Injil bagi Nabi Isa. Yang tiga, bagi Nabi Daud. Yang keempat, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hak kita ni. Banyak mana ni? Quran hak Tuhan beri ke Nabi kita ni 30 juz kalau kira juz. Quran hak turun ke Nabi kalau kira juz 30 juz. Tapi kalau kira surah 114 surah. Tia masjid di Mekah dekat pondok saya ni, tia dia 114 putun tia. Masjid terbesar di dalam Asia kita. 114 putun sama banyak dengan surah Al-Quran 114. Kalau kita nak kira ayat, banyak. Beribu-ribu ayat, ni ribu, ni ratus, ni puluh, ni ayat. Itu bukan ittifaq juga. Ada bahasa ulama yang panjang. Kemudian semua kita hak turun langit tu, mari ada di dalam Quran 30 juz isi dia, undang-undang dia. Quran 30 juz tu mari mengandung di dalam Fatihatul Kitab kita dok baca tiap-tiap hari 7 ayat. Dan Fatihah tu mari mengandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim ni ada nama Allah banyak mana? 3000 nama. Ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Bismillah ni ada 3 nama Allah. Tapi nama hak 3000 tu mari terkandung isi dia di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Habis tu kita mengaji hadis pula. Siapa dia baca Bismillah di dalam hidup dia, amal dengan Bismillah, hidup dia barakah dan hidup dia amat hebat. Kalau dia nak tidur, baca 21 kali, setengah kata 41 kali. Orang nak karu tak boleh, jin nak karu tak boleh, manusia nak karu tak boleh. Itu karamat basmalah. Habis adik-adik semua, kalau takut kepada kenak-kenak manusia, kalau takut kepada kenak-kenak jin, amalah Bismillah dengan sebanyak mungkin di dalam hidup. Setengah-setengah Tok Guru kata, siapa dia payah mengaji. Mengaji benar. Mengapanya terlupa? Mengapanya terlupa? Cikgu royak hari ni, esok terlupa. Minta dia buat amal pagi-pagi lepas semaya subuh. Ni Rusia beri sikit. Lepas semaya subuh ada semaya, ambil aglah tak dapat. Dan mau baca basmalah 19 kali. Dan mau baca basmalah 19 kali sama banyak dengan huruf basmalah 19. Lepas tu dia metiup dalam air. Orang ni payah lupa, dia ingat ilmu. Tapi syarat dia rajin. Kalau baca bismillah juga tapi malah taruh nak buat agak tu. Ni kita. Kita ni ialah yang masuk dalam akidah juga, wajib kita percaya dan wajib kita yakin kepada kita ni datang daripada Allah. La raiba fi, tak ada syak. Hudan lil muttaqin, jadi pelaturan hidup bagi
orang yang beriman dengan Allah. Allah notis di awal kita. Jadi dasar iman ni, kitab ni. Berapa dah? Yakin dengan Allah, malaikat, kitab. Yang keempat, wa rusulihi. Kena yakin dengan Rasul. Sebanyak mana Rasul Tuhan ni? Rasul Tuhan ni ulama itawi kita 313 orang sahaja. Orang jadi Rasul daripada hak Allah hantar mari 313 satu kaum, 314 satu kaum, 315 satu kaum. Ini Rasul. Adapun Nabi, tak habis Nabi lah banyak malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia banyak Rasul dengan Nabi. Supaya kita duduk di dunia ni, tak nebel dengan tak menil, banyak tak nebel. Tak menil mungkin seorang je. Tak nebel mungkin banyak orang. Tu dunia pun. Jadi hak Allah ni, Rasul tu tak habis Nabi lah. Apa ni? Nabi tak habis Nabi lah banyak. Terlajar banyak. Tapi Rasul hak jadi Nabi ni, Nabi dan Rasul ni 313 satu kaum, 314 satu kaum, 315 satu kaum. Ya wajib kita beriman semua. Masuk dalam akidah iman juga. Yang kelima, wabil yaumin akhir, menyakin dengan ada hari balasan. Ada hari kiamat. Apa kiamat? Hari berdiri. Kama dia kiamat ni ada dua alamat. Ada alamat kecil. Alamat kecil timbul habis dah. Masjid banyak, orang semaya tak ada. Alamat kiamat. Orang perempuan banyak, orang laki-laki sikit. Alamat kiamat. Nabi kata di akhir zaman ni, sekiranya orang perempuan 50 orang, orang laki-laki seorang, lebih belana lagi. Mana banyak orang perempuan ni setengah daripada alamat kiamat. Ni kena jaga. Kita ada di hujung dah ni. Kalau kita tengok dalam hadis, alamat kiamat hak kecil 100% dah timbul. Hak dok nantinya alamat kiamat hak besar 10. Kerana kita ni dok korong hak akhir dia panggil. Itu kena jaga-jaga hak kita. Rukun iman yang ke-6 ni jari orang boleh amal. Pandai baca ya. Rukun iman yang ke-6 ni kita kena yakin dengan apa hak berlaku, hak lepas dah, hak learning, hak tak siapa lagi. Lalu kok sengelai Allah, lalu kok kerana Allah. Ini akidah Ahlussunnah. Perbezaan dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah akidah dia benda molek semua Allah khandak. Ni akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah semua benda molek Allah khandak. Tapi kalau benda jahat Allah tak khandak. Ini akidah Mu'tazilah. Itu beza dia. We pandai beza sikit-sikit. Akidah Mu'tazilah pula, Allah tak ada sifat. Dia panggil Mu'attilah. Zat, kuasa dengan zat, tahu dengan zat, mendengar dengan zat. Ini akidah Ahlussunnah, akidah Mu'tazilah ni. Kalau ni mari royak demo lagu tu, buat tu baik. Bukan Ahlussunnah lagu ni. Karena akidah Ahlussunnah, Allah bersifat dengan sifat yang sepenuh. Kedrak, iradat, ilmu, ayat hak kita duk ngaji hari-hari. Mu'tazilah ada. Ini beza. Ni antuk minabillah. Dan kita kena yakin dengan Allah, dan kena yakin dengan malaikat, yakin dengan kitab, yakin dengan Rasul, yakin hari kiamat, dan yakin dengan benda molek datang mari daripada Allah. Dia panggil qada molek, hak Allah juga. Ulama hurai kita mana qada molek? Iman dan taat. Siapa dia duduk dalam dua nama ni, orang ni duduk dalam qada molek.
iman penuh dalam hati dia, amal soleh penuh di dalam hidup dia, maka orang ni duduk di dalam qada Allah hak molek di atas dia. Pagi-pagi dia beriman, pagi-pagi dia ada amal soleh, petang dia berimeh, petang ada amal soleh, 24 jam dia ada imeh, ada amal soleh, maka dia ni alamat qada baik. Dan selagi ada qada jahat, hadis sunnah. Qada jahat ni ulama tafsir kufur dan maksiat. Duk dalam kufur dia, duk dalam maksiat dia, ini qada jahat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kalau itu kita berdoa kepada kita semua ni, we ada di dalam qada baik insya-Allah. Habis rukuk iman ya kan ni. Manakala habis rukuk iman ya kan ni, rumuknya tak boleh dikatakan iman, melainkan kena ada ni dasar tu. Kalau kata ya ayyuhallazina amanu, innallazina amanu, tunggu mayadih ni. Tak boleh nak kata iman di sisi ahli sunnah wal jamaah, melainkan kena beri pun ni dasar saat ni. Kalau tak cukup ni dasar tu, bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tu ingat, kena yakin ni tu. Dalam ni tu kena yakin di hati kita. Dengan Allah kena yakin. Dengan takdir Allah kena yakin. Maka yakin ni tu dikata orang beriman. Kemudian Allah ni satu zat yang bersifat segala sifat kesempurnaan hak kita mengaji, wujud kidal bakal hingga akhir. Dan Allah ni ternafi segala sifat kekurangan, lemah, nyanyok, itu sifat kekurangan. Habis tak ada di Tuhan. Tu Allah. Lepas tu satu zat yang tidak berjirim berjising dan tidak bertepat di tempat mana-mana dan tidak berjihad di jihad mana-mana. Manakala kita mengaji dalam Quran, temu ayat mutasabihah, hadis mutasabihah, apa pendirian ahli sunnah wal jamaah terhadap pada hadis dan ayat tersebut tadi? Ingat pendirian ahli sunnah wal jamaah terhadap pada hadis mutasabihah, ayat mutasabihah bi berapa huraian ulama. Pertama, para ulama kata tak boleh nak buat dalil ayat mutasabihah, hadis mutasabihah tentang akidah. Kerana ayat ni apa panggil ayat zanniyah. Ayat sama-sama makna, hadis sama-sama makna, tak boleh nak buat dalil bab pegang ni. Lepas tu pendiri ahli sunnah dengan ayat mutasabihah, hadis mutasabihah, wajib kena takwil. Tak boleh pakai zahir-zahir. Ada pun mazhab mujassimah, ayat Quran pakai zahir-zahir. Ada pun mujassimah dengan musabihah, ayat Quran hadis pakai zahir-zahir, tak boleh nak takwil. Itu akidah mujassimah dan musabihah. Hak takwil ni, hak wajib takwil ni pendiri ahli sunnah wal jamaah. Kalau ayat tidak takwil, hadis tak takwil, itu bukan tauhid ahli sunnah, yang panggil mujassimah dengan musabihah. Itu menjauhi. Jangan kita mempelajari tauhid itu. Kena belajar tauhid ahli sunnah wal jamaah, kena tegak dalam hidup kita di ustaz kita masing-masing. Kerana ustaz kita masing-masing semua ni ialah dia mengamalkan tauhid ahli sunnah wal jamaah, dan dia mempertahankan segala tauhid, nak melanakan ahli sunnah wal jamaah. Tengok, tak nak beza banyak. Ikhtiar usaha ahli sunnah wal jamaah sabit, tapi ikhtiar usaha tak boleh pergi bekah. Mu'tazilah ikhtiar usaha sabit, tapi ikhtiar usaha boleh pergi bekah. Itu Mu'tazilah. Beza dengan ahli sunnah, usaha ikhtiar Mu'tazilah ada, ahli sunnah ada, sepakat situ. Tapi
Ahli sunnah usaha dia tak boleh beri bekah. Allah beri bekah. Mu'tazilah tak usaha ikhtiar sabit bagi hamba dan hamba boleh beri bekah dengan ikhtiar usaha. Itu tauhid Mu'tazilah. Tu saya tu bagi banding sikit-sikit. Nawi dia mau beza ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Nawi beza ahli sunnah dengan Musabbihah dengan Mujassimah. Lebih kurang dengan rekas-rekas. Kemudian kita pergi dalam ilmu akidah ni, dia kena yakin. Muktabak yakin ni saya tulis dalam muzakirah tu ada 3. Dalam muzakirah saya tulis ni, saya huraikan yakin ni ada 3. Kerana sebut dalam Quran yakin ni ada 3 kalimah dalam Quran. Kali itu muktabak yakin iman kita ni ada 3. Satu, ilmu yakin. Ilmu yakin ni orang panggil muktabak bawah sekali. Dia boleh surah, dia boleh takrir, ada dalil. Ni panggil muktabak ilmu yakin ada dalam Quran. Kalla lau ta'lamu ilmal yakin. Tengok dalam Quran tu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Surah Takasur. Itu muktabak rendah sekali. Yakin muktabak yang tinggi sikit, ainul yakin. Mana? Summa la tarawunnaha ainal yakin. Tu duk nombor 2 yakin. Mana duk nombor 3? Hakul yakin. Inna hadza lahuwal hakul yakin. Suratul Waqiah. Lepas tu kita duk muktabak mana ni? Anak misawi gari 3 muktabak tu. Semua kita tahu dak kata Baitullah ada di Mekah. Tahu. Tu panggil ilmu yakin. Kita tahu kata Baitullah ada di Mekah. Ada dengan gambar dan model rakyat. Itu ilmu yakin. Lepas tu kita ada duit. Tak sah ajak gi siapa di Baitullah boleh tengok dekat. Itu ainul yakin. Lepas tu gi jamuh Baitullah hakul yakin. Tu misal koda-koda. So lagi misal. Dia kita tahu tak? Dia ada. Dia mulai main nampak dia. Itu ilmu yakin. Lepas tu ambil beli mari kita tengok. Ni bahu ni. Itu ainul yakin. Belah makan. Itu hakul yakin. Tu orang panggil muktabak iman kita. Pendek kata, kita kena bersungguh mempelajari ilmu ni supaya kita lepas daripada fardu'in ilmu ni. Iaitulah lepas ilmu fardu'in ni, kita yakin ke hati kita semua hak Quran ayat, hadis ayat tu dengan tidak terkelip. Maka itu lepas fardu'in kita. Manakala lepas fardu'in kita, maka amal segala amal semua Tuhan terima saludah. Tapi kalau ilmu ni tak fan, maka ilmu semua tu tak boleh. Imam Ghazali kata satu perkataan dia dalam kitab dia, la tasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah semua ibadat melainkan selepas daripada kenal Allah dia semua. Kalau tak kenal Allah, maka ibadat dia Tuhan ditolak habis. Inilah ilmu asah dalam hidup, ilmu penting dalam hidup, ilmu maha dalam hidup. Lebih-lebih lagi dunia subah maju ni sangat kita nak menguatkan di dalam akidah kita. Mudah-mudahan di dalam kita muzakarah di hari ni semua adik-adik pelajar dapat faham kerana saya royak dengan bahasa Melayu. Insya-Allah. Lepas tu saya nak royak sekat tu. Lepas tu ada mau nak tanya boleh. Lepas tu dia mau tengok saya tulis tu tak faham, saya ada terasa gitu. Lepas tu saya bubuh
cara-cara apa ni, rusia menerai hati itu. Air tawar. Nak air tawar. Sejak saya kerja. Bismillah. Bismillah. Sekarang kita tak bunyi. Kata ni lu. Allah ya. Bismillah. Ini mulai dah. Sekarang sudah sampai masa untuk adik buat soalan. Belum daripada kita nak. Lepas tu kita rehat sebentar. Sebentar lagi Ustaz baru kita sambung sikit lagi. Tengok masa di sini. InsyaAllah ni kita buat pertama. Untuk adik yang kita dengar tadi berkenaan dengan ahli sunnah wal jamaah. Boleh kita tanya dengan secara langsung ataupun dengan tulis surat. Boleh nak tanya. Kalau nak tanya secara langsung pun Ustaz bagi mic itu payah dulu. Kalau nak tanya cara bertulis pun boleh juga. Jangan tulis apa sih bapa baca, walaupun bapa kita baca mana, Ustaz baca sudah bahasa Melayu. Kok bapa tulis bahasa Melayu, kita sengaja tulis bahasa lain. Kalau kita nak tanya dengan bahasa tulis, nak tulis bahasa Melayu. Apa yang saya tulis. Kalau nak tanya dengan mulut, dengan suara pun boleh. Boleh. Kerana ngaji dah di ustaz kita sini. Hari ini kita ustaz usaha cari bapa kita ke sini untuk nak pulang seteru hak longgar-longgar tu kejap dia. Terseri dah jadi longgar-longgar. Lebih lagi pelajar kelas 10 nak tubik dah. Kelas 9 pun belajar 5 bulan, lepas tu pergi mengajar pula. Takut diroyak budak tak kena. Maka Ustaz berharap boleh tanya bapa kita hari ini berkenaan dengan orang yang boleh masuk syurga ni. Satu kumpulan ni je, satu puak ni je, kecek mengundang mana? Ahli sunnah wal jamaah. Hak lain tak ada. Suka bapa diroyak. Nak tanya apa ya? Lepas tu nak rehat. Rehat 10 minit. Kita mari jumpa pula. Takut nak masuk tanah, nak masuk gapor ya. Ada tak? Ada. Nak main tak? Nak tulis?
Milo ni dia mau bagi binaan. Tak ada ni tak. Tulis mari tulis. Apa ustaz baca? Tulis dengan laki kata tu tak apa, duduk situ soalan kita. Ustaz bagi clear. Lihat. Tak ada masuk. Cepat. Ada nanti setelah. Tulis panjang soalan. Ada. Laki mana soalan dia? Sagi mai. Ada dua soalan baru. Yang satu dia tanya, akidah Wahhabi ini boleh masuk surga atau tidak? Sedap. Dan yang kedua, ada ilmu tak ni, nak bangun tengah malam takut hantu. Dua soalan. Dia nak bangun semaya tapi takut hantu. Dua soalan. Kita dapat awal dua soalan. Dua soalan. Alhamdulillah, daripada pertanyaan demo perkara yang bahaya di dalam hidup kita ni banyak. Jadi kita mari dengar satu hadis. Satu ketika Nabi kata, riwayat pada kalangan sahabat, satastafriqu ala ummati ala salasina sab'ina firqah kulluhum finnar. Lagi akan berpecah belah umat aku kepada 73 puak. Nabi dah cerita kepada sahabat dia. Dalam hal Nabi dah cerita pada sahabat dia, dia kata lagi akan datang umat aku berpecah belah daripada siapa kepada hak 73 puak. Dalam hal 73 puak tu Nabi kata kulluhum finnar. Semua tu benih di dalam neraka Allah belaka-laka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa tu ulama dah urai mari Mu'tazilah tubik pula 20 puak. Khawarij tubik pula 20 puak. Syiah tubik pula bermacam-macam puak. Tu di dalam hurai dalam hadis tu. Apa ni?
Murji'ah. Tu bek puak ke. Mana firqah Islam tu engkau tu bek siapa 73 puak. Semua tu Nabi kata gi ke dalam neraka belaka. Illa firqatan wahidah. Moleke satu puak saja hak lepas pada syurga. Lepas tu manakala satu puak lepas pada syurga, sahabat tanya, "Qila wa ma huwa ya Rasulullah?" Siapa dia tu? Hak satu puak pada syurga tu, siapa dia tu? Tu ambil pengerti hak tu. Lepas tu dia mau faham dah. Dia mau tanya saat ni. Faham hak Nabi jawab, bukan saya jawab. Dalam 73 puak tu Nabi kata semua masuk neraka illa firqatan wahidah, malaikat satu puak saja lepas pada syurga. Sahabat tanya, siapa dia Rasulullah? Manhum? Siapa dia hak lepas pada syurga tu? Nama gapo Anak cucu siapa dia kalau kita tanya ibu di luar kampung sikit, Nabi jawab, ana, saya, wa ashabi, dan orang wama ana, saya dan orang yang mengikut saya, iaitu sahabat. Setengah riwayat tu ahlus sunnah wal jamaah. Nabi jawab, hak satu puak masuk syurga tu ialah ahlus sunnah wal jamaah. Ahli sunnah, ahli hak berjalan kok jalan Nabi, hak duk berdengar kok jalan Nabi. Wal jamaah, dan hak duk berjalan kok jalan sahabat. Hak ni saja masuk syurga. Pak ada mau tanya nak ni? Faham tak? Ada dalam ni? Cukup lah. Jadi saja Nabi kata masuk syurga ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita dengan sebelah mana pun jangan wilpah daripada pagar ahli sunnah. We duduk dalam gelung di dalam pagar ahli sunnah tu kena selalu dah. Lepas tu berdoa dengan Tuhan. Jadi harap buat kita semua ni duduk dalam pagar ahli sunnah belaka. InsyaAllah dah. Tu nak sengoti tu. Apa tu baik ngajar kampung pun nak ngajar ahli sunnah ni. Tu itu pertanyaan demo. Yang kedua pertanyaan adik-adik pelajar saat ni. Nak bangun malam takut ke hantu? Ustaz dah ajar ke tak suruh takut ke hantu? Apa kita takut apa ustaz tak ajar? Jadi kena takut Tuhan, jangan takut hantu. Tak gitu ya? Kalau takut ke hantu jadi lipat makna saat ni. Takkan? Kena takut ke Tuhan, jangan takut ke hantu. Siapa boleh nampak dah tu? Pandai takut ke apa? Takut benda tak nampak. Kamar dia kalau siapa dia takut benda ke hantu, wa amak ayat ni. Nak tidur kena baca ayat ni. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ingat lagu tak? Ingat klik aja tu. 3 kali baca nak tidur. Bangun tu rasa takut, baca pula. Kalau hantu dah ada, ya lagi habis. Pada takut lagi. Bukan hantu lah. Dia tu kena ke hantu sendiri dah. Tu ayat takut ke hantu. Baca banyak wa may yattaqillah yaj'al lahu. Dan baca bismillah saat ni. Bismillah saat ni dia kalau siapa dia baca sekali, setan hancur supaya kita ambil timah tak tahapi. Kalau takut ke hantu baca bismillah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jangan kita takut hantu, kena takut pada Allah.
Tapi sebenar bukan demo takut ke hatu, demo malah nak bangun. Tu lebih kurang. Walau rakaataini wasaniyatu dawamul wudu wasalisatu at-taqwa fis sirri wal alaniyati warabi'atu an ya'kula littaqwa la lisahwati wal kamsatu lissiwa asiwaku. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata siapa dia ingin nak bui ingat ilmu hak kita belajar hari-hari di ustaz. Orang panggil asbab bagi Tuhan nak bui ingat ilmu kita. Nabi kata satu kena ada gapo? Lazim kita kena semaya malam. Salatul laili. Nabi wayah lagi walau rakaataini, walau 2 rakaat pun tak apa. Siapa dia mau kepada ingat ilmu hak kita belajar, mengapa mudah ingat? Kena terbang semaya malam. Di kana ke semaya malam di sini semaya tahajud. Hadis yang lain Nabi kata salatul laini, salatul jawfil lail khairum minad dunya wa ma fiha. Semaya di sebelah malam ni lebih molek daripada dunia dan isi-isi dunia. Jadi asbab bagi ingat ilmu. Cerita tok kenali. Tok kenali apa hak tu guru ayat ni, semua dia ingat habis. Bijak tok kenali. Orang Kelantan. Saya pergi dah daerah kubur dia. Dia mari mengaji di tok guru ni luar biasa. Semua sains-sains dia bawa kitab, bawa kalam. Dia mari perhati kita. Tok guru duk mengajar, ada klik jari-jari, klik jari-jari, kitab tak ada bawa. Tapi bos sudah ngajar dah, semua hak mengaji berpuluh-puluh hari dia panggil, buat demo hak mengaji bawa kitab tu. Mari pondok saya. Orang pergi pondok dia. Bagi kitab. Mengerti dah hak tu guru duk ngajar ni? Jawab orang tu, reti kau ni kurang reti, ambil aku nak baca. Dia baca kadang-kadang dia mau dengar kata lebih daripada tok guru takrir lagi hak dia takrir. Ni apa panggil tok kenali. Apa tok kenali? Seorang-orang alim yang dikenali orang ke dia. Nama dia Haji Yusuf. Abang saya tak ingat. Ni orang dikenali. Dia ni siapa dia ni? Anak murid bagi Syekh Ahmad Al-Fatani. Dia orang mana ni? Orang Kelantan. Gelar dia Tok Kenali. Apa Tok Kenali? Tok dikenal orang. Orang kenal semua kata dia ni bijak. Ada gitu. Kita jangan tiru dia. Orang tak ada bobot, tak ada buat kalah. Tok Kenali tak ada bobot, ada buat kalah. Jangan tiru dia. Otak kita ni otak cak mano ni. Duk radak mano ni. Tak itu ke? Kalau otak derah tak apalah. Otak derah ni ikut dengar. Ni orang bijak-bijak. Dimakialah Tok Yahdi tempat Tok Guru saya mengaji sekian 15 tahun duduk situ. Otak bijak juga. Ikut Tok Guru ayat masuk habis. Dimakialah Imam Syafi'i rahimahullah taala apa hak Tok Guru ayat supaya takak dah, supaya kita tak cek dah, supaya kita tak terasa takak dah. Tu otak orang luar biasa dia panggil. Sebab apa? Setengah daripada nak ingat rajin semaya malam. Imi dulu dia semaya malam ni kalau tak cukup 30 apa ni Imi Malik ni. Apa ni Imi Ahmad bin Muhammad ni kalau tak cukup 300 rakaat tak tidur. Imam Syafi'i kalau tak habis Quran sekali tak tidur. Sekali habis Quran satu malam. Ni hebat. Sebab dia wahyu semaya malam. Ada itu ingat adik-adik pelajar semua, kalau kita semangat nak ingat ilmu kita, usahalah kita semaya malam.
Nak bangun pukul 12 tak agak. Pukul 3 tak agak. Adik-adik pelajar bangun pukul 4. Bangun pukul 4, semaya tahajud 2 rakaat. Sudah 2 rakaat, 2 rakaat, cukup 8 rakaat. Kalau tak agak 8 rakaat, boleh 2 rakaat. Kalau rasa agak 8 rakaat. Duk sultan masuk subuh. Siapa dia amal semaya malam ni, Nabi kata Allah ingat ilmu apa hak dia belajar. Ni kita nak sangat. Yang kedua, adik-adik nak ingat ilmu dalam hidup supaya ilmu kita ada barakat. Yang kedua, mengekalkan wuduk. Ada asmaya seumur. Kerana wuduk nur, ilmu nur. Dia beripung 2 nur sama curah. Wuduk nur, ilmu nur. Mari beripung 2 nur. Kena ada asmaya. Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala. Kalau dia tak ada asmaya, dia tak bawa kitab. Dia tak mengajar. Dia tak mengaji. Usaha ambil asmaya dulu. Ni hebat wuduk ni. Dengar cerita Bilal. Bilal ni orang Habasi, tukang bayi Nabi, orang kulit hitam, rambut keriting ni. Lidah dia kuning, mulut dia kuning. Kalau dia mau tengok berjerit lah. Kalau pergi Mekah. Satu ketika Nabi naik Mi'raj, temu selipar Bilal duduk kat pintu syurga. Nabi turun di Mekah tanya Bilal, "Hai Bilal, apa amalanmu boleh mendulukan syurga daripada aku ni?" Bilal kata, "Saya tak ada banyak Rasulullah amalan. Hanya dalam hidup saya, kalau air semaya habis, saya ambil. Kalau wuduk habis, saya ambil." Padahal di Mekah masa tu air payah lebih mahal pada minyak lagi. Tapi dia jaga wuduk dia. Itu adik-adik nak ingat ilmu ada mengaji di ustaz hari-hari, usaha ada wuduk. Dalam mengaji kita, kalau tak ada wuduk, jangan ngaji. Kerana ilmu nur wa nurullah la yu'ti lil asi, la yu'ta lil asi. Ilmu nur Allah tak beri bagi orang yang cemah. Orang tak ada wuduk, orang cemah. Orang panggil cemah maknawi, bukan cemah zahiri. Ini asbab bagi kita ingat ilmu. Semolat kita mengajar ada ilmu, kita mengaji ada ilmu. Yang ketiga, nak ingat ilmu, takwa. Waktu sembunyi dan waktu nyata. Tiap minit, tiap detik hidup kita dengan takwa Allah. Hadis Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Mu takutlah ke Allah di mana mu ada. Mu duduk sekolah, takut di Allah. Takut pada Allah. Mu duduk dalam asrama, takut pada Allah. Mu duduk tak mutu, takut pada Allah. Mu duduk dalam bisnes, takut pada Allah. Mu duduk di steering, takut pada Allah. Mu duduk di mana lagi? Nabi kata, haitsuma kunta, haitsu lil makan. Ni asbab bagi ingat ilmu, hati kita kena takut kepada Allah. Jadi takut pada Allah ni hebat. Satu, Allah will lepas segala kelepasan. Yang kedua, Allah will ingat ilmu. Yang tiga, wa yarzuq min haitsu la yatasi. Rezeki tidak dikira-kiranya mari. Itu adik-adik semua ngaji akidah, naknya takut kepada Allah. Jangan takut lain pada Allah. Siapa dia takut kepada Allah, maka cukuplah orang itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Cukup. Takut kepada Allah, serah pada Allah, cukup. Itu adik-adik semua kena ajak hati takut kepada Allah. Setiap hati. Itulah kena mengaji ilmu kena Allah, baru kita takut pada Allah. Tak takut kalau kita tak kenal. Orang Malaysia kata tak cinta kalau tak kenal. Kita cinta, kita kenal tu kita cinta. Itu yang berapa? Yang tiga. Yang keempat sebab bagi kita ingat ilmu,
makan niat nak mengkuat tubuh badan kita nak buat taat dan ibadat kepada Allah. Jangan makan kerana sedap. Makan pak. Betul kan? Kita tengok guru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Makan ni kerana mu Allah dan mungwi kenyai aku Allah dan kenyai aku ni bawa berkat dalam hidup. Ingat. Hingga Nabi manakala Abu Bakar makan, Umar makan sudah kenyai. Nabi kata, "Hei Abu Bakar dan Umar, kenyai Allah wi kenyai ni. Dan kenyai mu nak buat apa ni? Mesti mu kena buat taat kepada Allah. Itulah kenyai yang berkat." Kali itu makan kita ada hubungan dengan agama. Maka makan tu jadi sebab bagi ingat ilmu. Yang kelima, habis bersugi di setiap waktu. Laula an asuqa ala ummati la amatuhum bisiwa ma'a kulli wudu' inda kulli salah. Satu hukum daripada hukum Allah wi pada Nabi, Nabi, mu nak fardu boleh, mu nak sunat boleh. Itu ada lagu tu. Satu wahyu daripada wahyu Allah, Rasulullah, mu nak menyapa boleh, mu tak usah nyapa boleh. Satu wahyu daripada wahyu Allah, Rasulullah, mu nak wajib boleh, mu nak sunat boleh. Setengah pada setugi. Nabi kata kalau tak jadi susah atas kita semua ni. Nabi pun wajib sugi. Itu orang sugi ni ialah rezeki dia. Apa ni rezeki dia murah, lagi pula ilmu dia ingat. Hak lebih sekali kayu araki. Kayu hak putih orang buat kelip Mekah tu. Kalau budak-budak kat universitas ni cari papau kercak kat hotel tu bolana. Dekat-dekat dah tak itu kan? Kalau budak-budak adik-adik belajar duk universitas tu. Jadi lima ni adik-adik buat amal, insya-Allah Allah wi ingat ilmu. So, okey. Yang kedua, ilmu kita ingat dah, tapi kita nak wi berkat ilmu kita. Nak wi berkat ilmu kita ada dua. Satu, kena patuh dan taat kepada guru. Itu satu. Yang kedua, kena kedemak pada tok guru. Tengok Anas. Anas dia patuh ke Nabi 10 tahun. Kedemak pada Nabi 10 tahun. Apa Anas tu buat? Anak Anas 125 orang. Berkat dia kedemak kepada Nabi, boleh anak 125 orang. Harta Anas banyak. Umur Anas 100 lebih. Watama Anas setahun buah 2 kali. Berkat dia kedemak. Kalau itu adik-adik nak berkat ilmu, satu, kena taat pada cikgu dan taat pada tok guru hari kita ngaji. Lepas taat dah, kedemak, sukarela apa hak tok guru nak, hak cikgu nak, buat dengan suka hati. Kalau adik-adik ada benda lagu tu, ilmu ingat, ilmu diberkati. Nak berkat ilmu, taat kepada guru dan kedemak kepada guru. Nak berkat ilmu, kedemak kepada ibu bapa dan kedemak kepada masyarakat. 3. Nak berkat ilmu kita, kedemak kepada guru, kedemak kepada ibu bapa dan kedemak di dalam masyarakat kita hari-hari. Jadi orang banyak kedemak ialah berkat, kerana sunnah wa yasiru fi kidmati ahlihi bi siratin sariyah. Nabi dia kedemak dalam ahli dia, kerja buat dalam rumah dia, tolong Kajah dia, tolong Khadijah dia. Habis masa. Rakyat nak kecek 2.15 minit. Itu adik-adik semua boleh takak dah ayat ni? Kerana ayat bahasa Jawi dah. Lepas tu adik-adik klik tengok orang lain tulis saya tak faham, ada tadi. Begitulah lebih kurang kepada adik semua ni. Apa hak molek semua, ambil amal. Apa yang salah, apa yang silap, sama-sama kita maaf dan sama-sama kita berdoa dengan Allah. Kita semua berada dalam barakat dan rahmat daripada Allah, insya-Allah. Lepas tu pertanyaan ada 2 masalah lagi. Ada 2 masalah lagi dah. Daripada berdoa,
sambung dua soalan lagi kan. Banyak tapi Ustaz nak baca semua, nak baca dua soalan. Soalan pertama dia kata, Ustaz, bapa boleh tidak ni kahwin dengan orang Wahabi? Oh, Ustaz, boleh nikah tidak dengan orang yang bermazhab Wahabi? Orang yang lain boleh nikah tidak dengan dia? Dan satu soalan lagi nya, dia seorang Muslim tapi dia tak ngaku Islam, boleh tidak? Dua soalan jadi lah. Akhirnya kita insyaAllah kita akan tanya semula. Banyak ni soalan. Dua soalan jadi apa? Apa tadi? Satu, kita tak ada Wahabi, nikah dengan orang Wahabi boleh tidak? Yang kedua, dia seorang Muslim tak ngaku Islam. Soalan budak tanya lalu boleh tak? Jadi alhamdulillah soal-soal tu bunyi-bunyi panah aja tu. Jadi kita, kalau kita orang Islam, dia tak mau mengakukan Islam. Tu satu masalah. Itu orang panggil, kalau dia Islam tak mau mengaku Islam tu, dok rasa kalau dia menghina ke Islam, maka dia punah Islam dia. Orang panggil jadi murtad. Dia tak mengaku Islam, kena aku takut jadi hina aku. Dia pergi hina ke agama Islam, maka orang tu punah. Begitu kita jangan pergi hina. Habis tu ya kena kita kena ada syiar. Syiar Islam ni kena ada. Ni syiar Islam ni. Syiar Islam kalau orang Tino ni kena pakai labuh, pakai lega, tutup urat. Ni panggil syiar. Ni kena ada ni. Kali itu dia malu nak bersyiar dengan Islam. Bahkan dia malu nak mengaku Islam. Maka orang tu rusak dah otak dia, dan kena kalau sayang-sayang kita kena nasihat dia. Dia kembali fikiran dia molek sikit. Kerana fikiran dia tu jajah oleh demo lain dah tu. Tu dengan rekah. Yang kedua, demo tak faham aja tak ni. Demo tanya yang kedua tak ni. Nabi kata semua masuk neraka malaikat satu puak saja. Siapa dia? Kena pergi cari abang hot tu lah. Kena pergi cari abang ahli sunnah wal jamaah. Kena pergi duk jadi robo gitu lalu. Ada apa ya? Tak itu kan? Kita kena cari ahli sunnah wal jamaah. Adik-adik nak cari suami lagu mana? Nabi wayak. Satu, orang yang punya tegak agama ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, laki-laki akhlak al-karimah. Kalau adik-adik boleh dua ni, maka adik rumah tangga bahagia. Satu, agama dia tegak, ialah pegangnya dia ahli sunnah wal jamaah. Fiqh kita pakai apa dalam wilayah ni? Ialah Imam Syafi'i. Padahal tak lain apa boleh. Tasawuf kita pakai apa? Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi. Ni duk lepas pagar tiga ni. Dipilih untuk suami, ia ada fikiran tiga ni. Akidah dia ahli sunnah. Fakih dia duk dalam Syafi'i. Tasawuf dia Al-Junaid Al-Baghdadi. Baru tak lisih dengan kita. Kalau kita cari orang lain pada tiga ni, kita akan ada masalah dalam rumah tangga kita. Habis adik-adik semua, kita ni duduk di kelas yang akhir. Lagi kita nak jadi rumah tangga, kena pilihlah tok suami ahli sunnah wal jamaah. Dan tok suami tu yang dia amalkan pagi dia bagaimana fiqh Syafi'i yang kita ada, dan dia amalkan tasawuf dia Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Kalau demo ambil tiga-tiga tersebut tok suami demo akan jadi selamat dalam rumah tangga dia dan selamat kampung dia dan seterusnya. Itulah
yang boleh saya bui kepada adik-adik semua. Mudah-mudahan semua adik faham insya-Allah dah. Faham tu? Ada dah. Tak soalan yang soal dia boleh. Boleh. Dia kata kampung dia ada masjid. Lepas tu Wahabi awak musalla lagi. Lepas tu paksa dia pergi semaya di musalla tu boleh tak? Apa hukum? Dia agama dia tak boleh paksa. La ikraha fiddin. Tak ada paksa di dalam agama. Tak boleh paksa. Apa amalan hak kita ngaji, amalan apa hak kita ngaji, kena buat amal hak tu. Orang lain nak paksa kita tak boleh. La ikraha fiddin, tak boleh paksa agama. Tak itu ke? Kita duduk dalam gelung yang molek, duduk dalam gelau yang molek, duduk dalam parit yang molek, duduk dalam rumah molek. Demo nak paksa kita hidup rumah lain. Tak boleh. La ikraha fiddin, tak ada paksa dalam agama. Tapi Islam suruh boleh kita bergaul. Dengan siapa dia saja boleh bergaul, tapi bab akidah ahli sunnah wal jamaah. Dah kita dah amal 2 3 4 wilayah ni Syafi'i. Tapi mazhab lain pun boleh. Tapi kalau kita nak amal mazhab lain, kalau kita jadi ketua kena royak makmum, tidak jadi fitnah. Jadi kalau kita dalam masjid ni, kalau kita semaya buat mazhab lain. Enak. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makmum dia jadi gogak. Nak tijung ke tak tijung? Nak tijung ke tak tijung? Kita mengaji walau zahab mana-mana pun tak salah. Tapi punya kita nak amal jadi ketua, kena amal zahab Syafi'i. Sebab kerana orang sekitar kita semua ni jumhuri hak ramai ialah kalau pekom zahab Syafi'i, kalau akidah ahli sunnah wal jamaah, kalau tasawuf al-Junaid al-Imam Ghazali rahimahullah. Tiga nama ni, tiga pro ni sudah sahih dah ahli sunnah